Al-Fatihah bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala jami'il mahamid man bihi tubarrul qulub wa tushaffu syada'id. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya hayy ya qayyum ya wahid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita sampai pada surat 12 tujuh daripada atas. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi citra Ummu Salamah, cerita daripada Ummu Salamah. Cumanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ni dia isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pastilah Allah yang memelihara hamba-Nya yang dijadikan seorang Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu salah seorang daripada Rasul itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin dengan sifat sidqun, fatanah, tabligh dan amanah itu, maka Allah akan cantumkan dia, Allah akan kurniakan kepada Nabi kita ni isteri yang solehah. Maknanya bila dah macam itu, walaupun dalam kitab dia kata cerita Ummu Salamah, maka dia benda betul. Jadi sebab akhir zaman ni, kecerdikan manusia ni dia banyak yang menghala kepada penentangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat daripada krisis usuluddin. Apa usuluddin? Usuluddin ni diteras agama. Jangan kita semayanglah, jangan kita sedekah, itu kita keyakinan kau kepada Allah dan Rasul, barulah dia menyelamatkan yang lain-lain. Dia akan menyelamatkan segala yang lain. Bukan manusia dia tak kenal Allah, bukan manusia dia tak kenal Rasul, dia tak yakin. Orang yang yakin itu harimau, dia tak akan bagi makan harimau macam ini. Memang tangan dia akan putus dulu. Dia kenal harimau ni dan dia yakin dengan sifat harimau tersebut, dia tak akan buat macam itu. Orang yang kenal Allah, kenal Rasul dan yakin dengan Allah dan Rasul, maka dia akan terima lah Allah dan Rasul itu dan segala apa yang disampaikan. Soal dia tahu benda tu haram, dia buat, tu cerita lain. Itu kelemahan nafsu dia. Soal dia tolak tu yang kerana tidak yakin. Jadi jangan sampai menolak Allah Subhanahu wa taala sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Dia senang je. Nak tahu orang tu tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu benda tu haram, tapi dia tetap menggunakan kaedah tu untuk memuaskan keduniaan dia. Padahal Allah boleh kayakan kita tanpa rasuah. Betul tak? Allah Maha Kuasa. Dan telah dibuktikan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa, dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-114, dan kita pun dah baca hadis itu. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Turun, Allah turunkan berdasarkan pada doa tersebut kemurahan Allah. Allah turunkan, setengah riwayat mengatakan daging, setengah riwayat mengatakan ikan. Wallahu a'lam. Dalam bahasa majlis disebut kisah betul-betul turun makanan. Bukan kata kena masak tu, tak ada. Terus makan
ada umat Nabi Isa pada ketika itu dengan syarat-syarat tetap oleh Allah. Jadi kalau kita tengok hadis tu yang menguraikan ayat Quran surah Al-Maidah 114, kita tak ada kemuskilan langsung tentang rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak payah nak MC tipu, tak payah nak claim tipu, kononnya nak banyak duit. Padahal kita tak buat salah macam itu pun, kita kena yakin Allah boleh bagi. Dari berbagai-bagai bentuk. Sebab pada zaman Nabi Isa tak payah bekerja, Allah turun daripada langit macam piramid, berasap. Kita piramid kan, piramid pun makan kawan tu dekat lagi orang. Itulah umpama. Jadi apa kita nak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa nak takut kalau kita duduk di atas jalan yang betul? Ni kita baca Waqiah tiap-tiap malam. Tak kaya-kaya, kita marah. Cina tu tak baca Waqiah kaya pula. Mana pun Allah, dia petikai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cina mana baca surah Waqiah? Lebih pada mata belakang, mata gajah pun nak pakai. Kita kena ada Waqiah ilah, kata orang tu tak kaya-kaya. Ni boleh difikir. Jadi belajar dan usuluddin. Ya tak? Kat sini pun ada kuliah-kuliah usuluddin tu. Dia penting. Kalau kita dapat connection usuluddin tu, dia panggil khalas lah, maknanya kita akan dapat satu ketenangan hidup. Kadang-kadang kita usaha kita tak dapat, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berusaha kita dapat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jadi macam gitu. Dapat pun kita bersangka baik dengan Allah, tak dapat pun kita bersangka baik dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi dalam surah Al-Baqarah, boleh jadi kau suka sangat perkara itu, pada aku tak elok, aku tak nak. Boleh jadi yang kau hadapi sekarang ni kau tak suka, tapi pada aku elok untuk kau sebagai hamba. Sebab apa? Contoh dia, demam sehari menghapuskan dosa setahun. Manusia kau suka demam. Demam sehari, kalau sakit jantung, ya Allah, berapa banyaklah dosa dulu tak. Dia tak mengampakan dosa ni sakit hati. Sakit hati dia tak masuk. Dia kata demam, jenis-jenis penyakit kurnia Allah Subhanahu wa taala, sehari menghapuskan dosa setahun. Bagi saya, tangan saya ni selalu pecah-pecah. Dia alergi ke apa? Doktor kata alergi lah. Isteri saya kata tahu dah ubat. Saya kata tak payah, dekat sini ada pengampunan dosa. Biar dia baik sini. Kadang-kadang dia baik sekejap, bila dosa banyak dia jadi garut. Bila dosa saya banyak, dia bagi tu nak ampunkan dosa. Dia jadi macam itu. Yelah, kena penyakit yang gini kita boleh lah tahan tak? Kena orang penyakit yang kronik-kronik, itulah cerita dia. Ni Ummu Salamah, isteri Rasulullah. Tapi kita kena tengok perkataan dia dan kita nilai. Bukan kita nilai, kita terima dan kita beramal. Dan lagi cerita daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, barang di mana ada perempuan mati, perempuan ini dah pun mati, padahal Allah suaminya dengan dia. Ya tak? Ini senang dapat. Bila isteri mati dulu, suami senang reda, kata, pasal apa? Ada lagi calon-calon tersedia. Dia tak ada masalah, maafin muskilah. Tak ada masalah sangat, maafin. Dia takut suami mati dulu dan suami tak reda pada isteri. Jawab sampai pada masyarakat. Menangislah suami itu. Kenapa kau menangis sedih? Sabarlah dengan kematian. Aku tak minat, tak ada sabar 40 hari lagi tu. FB aku dah meletup-letup ni. Lambat tau, aku nak kahwin baru ni, lambat tau. Dia bukan menangis sedih dia mati. Ini calon baru yang ada ni. Ya tak? Jadi dia kata, kalau keadaan di mana isteri itu meninggal dunia, suami reda. Maknanya suami, dia berkatalah hati dia, contoh dia, ya Allah, aku ampunkan ke dosa isteri aku. Yang mana salah dia semasa dia hidup dengan aku ampunkan, aku maafkan. Perempuan ni ahli syurga. Perempuan ni ahli syurga. Tapi ada juga laki-laki sebab dia jadi berdendam dan sebagainya, isteri dia layan dia dengan begitu buruk dan sebagainya, pada pun ada juga yang tu azab. Apabila isteri itu tidak menunaikan tanggungjawab dia dan berkekalan suami dia marah, iaitu tak ada tanda ahli neraka.
tanda-tanda ahli neraka. Nescaya masuklah dia ke dalam syurga. Allah redha lah. Tiap-tiap perempuan yang mendapat keredaan suami dia, Allah redha dengan perempuan. Sebab bukan senang cerita ni. Tiap-tiap lelaki yang mendapat keredaan mak bapak dia, Allah redha. Saya kan alhamdulillah dapat pergi umrah, bawa mak saya. Kalau ikut kita ni nak speed lah, tapi kita bawa mak. Tiap-tiap kali nak buat apa pun dia tanya, nak ikut. Jadi kita terbatas. Tinggal lagi dia nak panjat gua Hira. Dia kata mak tunggu sini mak. Biar saya je panjat. Saya suruh isteri saya jaga mak saya. Ikut dia nak. Umur 73. Ikut dia nak. Dia kata mak begini. Kita yang naik ke separuh mati. Itu dah ada tangga. Jadi bila saya naik ke tempat Nabi bersembahyang tu, selama beberapa bulan, kemudian Siti Khadijah hantar makanan ke atas tu, di celah bukit tu, di celah bukit batu tu, ada batu seperti gua tu. Maka hati saya berkata, siapa yang tidak mencintai Rasulullah, memang hidup dia sia-sia. Begitu susahnya Nabi. Bukan laluan highway Nabi ni, bukan. Kita ni panjat bukit tu 1 jam. Dah ada track, ada tangga orang buat. Siap di tongkat satu, bau tongkat nak sampai ke atas. Nabi zaman tu tak ada tangga. Tidak ada tangga. Jadi tiap-tiap lelaki yang mendapat redha ibu dia dan bapa dia, dia ada syurga. Jadi kita lelaki, kita carilah redha mak bapak dia. Termasuk mak bapak tu lah, sebab kita dah menikah. Kita ada 4 mak, 2 mak 2 ayah. Kena pula bapak mentua kita tu isteri 3. Berapa banyak tu, semua kita nak kena jaga. Perempuan cari suami dia, lelaki cari. Sekarang ni perempuan ni, dia kahwin. Kawan dia kata dia ada seorang yang janda 20 tahun. Tak pernah. Tapi umur 60, dia dah menjanda 20 tahun. Jadi umur dia 60. Jadi siapa yang nak? Seorang tak nak. Semua janda 20 tahun dia nak. Jadi kita kata umur dia 60 tahun, dia dah menjanda 20 tahun. Seorang tak nak. Okey, katakanlah perempuan ni meninggal. Bukan perempuan ni meninggal, kematian suami. Kemudian dikahwin lain. Macam mana kehidupan dia? Ada 2 suami sebenarnya. Maka kalau suami yang kedua tu redha, tengok pula suami yang pertama tu. Sebab dia kan ikatan tu suami. Kalau suami kedua-dua tu dapat redha, selamatlah. Kalau salah satu tu bermasalah, dia tetap akan bermasalah pada hari kiamat. Dia tetap akan bermasalah pada hari kiamat. Inilah perempuan-perempuan, satu laluan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia masuk ke dalam syurga, tumpukan kepada pembaikan diri untuk berkhidmat kepada suami setelah dia sembahyang. Setelah dia menjaga maruah dia, setelah dia menjaga maruah sembahyang puasa bulan Ramadan. Jadi dia perempuan dia tak payah sibuk nak cium Hajar Aswad. Ya Allah, saya tengok manusia beribadat di sana. Ramai ulama-ulama orang alim yang lalu dekat Hajar Aswad itu haram. Tipu apa semua. Sayyidina Umar kata, engkau di seketul batu ni, kalau tidak kerana aku pernah tengok Nabi mencium, kalau aku tak pernah tengok tu, tak nak cium. Sebab Nabi yang kita tengok pernah cium Hajar Aswad. Ingat siapa yang pergi umrah, benda tu sunat. Kawan saya kena pau berapa, dia dah berpuak yang tolong kepung. Ada yang kena 1000 lebih, ada yang kena 100 lebih. Siapa semua? Baik beli gambar Hajar Aswad, cium puak-puak. Lepas tu saya nak faham dia sebab apa merahsiat saya. Dia kata sunat, dia takut ada nak pergi umrah dia. Sunat sembahyang di belakang Multazam, selesai daripada kita mengerjakan tawaf. Kalau ini Multazam, 2 kaki di sini belakang. Kalau 20 kaki di sini belakang, sama lah. Ni faham, sentuh nyinggung Multazam, barulah belakang Multazam. Itu yang kena sepak kepala. Lepas tu mula nak marah.
Pada belakang multazam 2 kaki pun belakang multazam lagi. Lebih khusyuk, lebih tenang kita sembahyang. Ini tengah sujud, aduh, dah batal. Ini ingatan saya lah atas permainan tadi. Saya tak syuk, saya nak syuk, tapi saya tengok keadaan tu tak payah. Itu kuat tu. Sebab saya kata dulu, memang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan bangsa Arab menguasai Mekah dan menjaga Kaabah. Sebab karakter dia orang tu sesuai. Kalau bagi orang Melayu RM50 sekali cium, dah laku pun. Ada yang kena RM1,000 lebih, ada yang kena kawan-kawan tu kena RM100 lebih. Saya diam, tak ada orang pertama kali pergi bernafsu nak cium. Jadi orang Melayu ni, dia kalau pergi umrah balik kampung, aku cium kat suat, banyak umrah dia mabrur. Dia ada persepsi macam itu. Sama macam hotel. Orang Melayu Malaysia kalau nak tanya package, hotel kat mana? Kalau kata dalam Kaabah murah, mesti dia orang. Dia orang akan beli package. Dia dua tu. Jadi tuan kita pergi dengan guru tu, kata benda tu tak sepatutnya ni. Yang tolong kepung bagi laluan tak sepatut sebab orang tak ada duit. Hak orang lain tu macam. Jadi hati-hati dengan benda yang senang. Hati-hati dengan, jangan beribadat mengikut nafsu. Kita kena bernafsu untuk beribadat, jangan beribadat mengikut nafsu. 100 meter daripada multazam, betul-betul multazam 100 meter pun tetap belakang multazam. Bahkan dia buka macam ini. Dia buka macam ini. Dia bukan straight macam itu. Sebab apa? Sebab multazam kat sini, daripada sini pun kita akan nampak juga multazam sama. Jangan jadi pelik kan. Ada pun yang bergayung dekat multazam, itu dia lah, dia tak kacau orang. Ni yang dia ajak suruh, ada sikit sinci lagi kena tarik, orang ni pula masuk. Oh, saya kata manusia akan bodoh kan marah. Tapi bodoh lah kita punya. Habis tak nak tunggu lapang kita dalam syurga. Kita kan batu syurga. Kita masuk dalam syurga, kemel hidup boleh syurga. Kemel hidup. Tapi kita pergi tu, kalau tuan-tuan nak pergi juga dengan satu cara saja. Pergi cuba menyenak masuk, tidak lagi ada tersiku sampai kat muka. Alhamdulillah. Boleh lah pergi macam itu. Tak kata apa-apa. Ya tak? Tak kata apa. Boleh lah buat macam itu. Itu nasihat saya lah, berdasarkan pemerhatian baru-baru ni lah. Kita biar ibadat ikut aturan. Baik, dan lagi sabda Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki daripada umatku. Ingat, orang laki-laki, sebaik-baik dia laki-laki daripada umatku itu, yang terlebih, mereka itu yang terlebih baik, yang terlebih baik, bukan yang terlebih, iaitu mereka bagi segala perempuan. Salah pun, silap cetak. Dan lagi sabda Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki daripada umatku itu yang terlebih. Maknanya dari sudut kebaikan lelaki daripada umatku, siapakah yang lebih? Iaitu mereka, iaitu yang terlebih baik, mereka itu bagi segala perempuan. Baca macam itulah. Tak? Baik bagi perempuan. Dan sebaik-baik perempuan daripada umatku yang lebih baik, mereka itu bagi suami mereka itu. Jadi kita dah ada isteri dah ada suami. Ini peluang kita. Baik bagi lelaki ini, iaitu yang sebaik-baik melayan isteri dia, bukan melayan nafsu dia. Memberikan hak-hak seorang perempuan. Iaitu pertama sekali yang kita nak bagi hak perempuan ini ialah kefahaman dia tentang agama. Sebab dia di bawah tanggungjawab. Dia di bawah tanggungjawab itu. Ya tak? Pakaian dia kita kena bagi yang terbaik, maksud yang menepati syariat. Di rumah kita aturkan dia ni. Saya ajar pasangan budak-budak baru ni. Saya tanya aurat suami dengan isteri. Budak lagi dengan 14, 16, 17 tahun. Budak remaja kan. Senyap. Bila saya kata lelaki dan perempuan ni, kalau seorang suami terbogil tanpa surat benar, sedang memerhatikan isterinya sedang memasak tanpa surat benar juga, tak ada apa-apa masalah. Terkejut.
setuju tu? Tidak ada aurat antara suami dan isteri. Iaitu di mana? Selama mana tidak ada orang lain. Tapi bila mana seurat rambut dinampakkan di hadapan lelaki yang ilat, lelaki yang dia boleh berkahwin, sepupu dia, ada mak, bapa, saudara sebelah suami, maka bapa saudara suami bertanggungjawab sampai ke akhirat. Suami akan dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Inilah beratnya orang lelaki. Pak ni lah sekarang ni saya tengok susah kali nak didik, nak diketengahkan, nak ditarbiahkan. Inilah. Jadi sejak saya banyak tempat mengajar muhimmat. Saya dekat Sekot datang seorang suami, Ustaz, alhamdulillah sejak belajar muhimmat ni kita cakap pasal stalking ni tak jalan. Tapi sekarang sejak belajar muhimmat dah mula kenal stalking. Boleh pakai stocking, tak? Boleh pakai tudung lampu. Mungkin sebelum ni, kalau kita tengok kat Mekah, daripada sudut mazhab, kan? Mazhab Imam Syafi'i, lelaki perempuan tak boleh menampakkan kaki ketika sembahyang. Maksudnya kulit tak nampak. Tapi perempuan-perempuan sebab yuran apa semua, dia tak ada masalah. Kenapa? Mungkin dia orang keliru kat situ. Kalau betul nak macam itu, kena belajar lah mazhab tu. Kena belajar mazhab tu, tak boleh. Dan dia orang semua buat, dia orang mazhab apa? Mazhab tu apa pula? Mazhab pun tak tahu. Jadi kena, kita sini mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan bebas untuk mengikut mazhab yang mana yang tuan-tuan belajar. Bebas. Cuma di Malaysia tak boleh nak bebas disebarkan. Tapi untuk berpegang dengan ilmu yang kita belajar, kita nak mazhab mana juga, tak ada masalah. Tapi bila kita kuliah macam ini, kita secara umum kita akan pakai mazhab Imam Syafi'i. Macam itu. Jadi mazhab Imam Syafi'i bab aurat dia ketat. Macam tuan-tuan ni, lelaki ni, kalau duduk kampung lah, orang kampung ni, lelaki kampung ni, dia petang-petang dia suka pakai tuala tu. Tuala pula dah lusuh. Tak nampak. Tu. Lepas tu dia ambil penyapu, dia sapu daun pokok tu. Lalu janda-jam, jelek-jelek, haram. Sebab mazhab Imam Syafi'i dia kata wajib menutup seluruh badan. Wajib menutup seluruh badan. Tak boleh belengging, tak boleh. Tak boleh. Sebab saya kata dalam fiqh mazhab Syafi'i ini macam ketat sikit, tetapi dia agak lebih sempurna, dia lebih kemas. Tak percaya pergi Mekah tengok orang ibadat. Orang Israel tu. Dia tak gitu. Ni menghadap Allah. Macam ni kira gangster gitu. Tak ada orang mazhab dia macam ni. Kita tak tahu bawah apa. Kalau Kaabah kita tak tunduk ke bawah, kita pandang Kaabah terus kan. Sunat pandang Kaabah tu kita tunduk lagi lah. Itu perbezaan mazhab. Sekarang kita cerita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketat. Jadi hak tu yang tuan-tuan kena pastikan telah pun diberi kepada. Kalau tidak, isteri akan mendahului. Suami aku tak pernah. Dalam kitab Muhammad dia akan sebut, bila sampai hari kiamat, isteri berkata, dia tak pernah wajar kami. Dia tak pernah ajar kami. Dia tak pernah ajak kami pergi kuliah. Saya nak jawab. Lepas tu suami depan Allah dia kata, saya dah ajar dah. Kenapa dia tak paksa saya pukul saya? Dia sebab apa? Dia nak menyalahkan suami pada hari kiamat. Kita baru angkat jawatan, dia telefon tadi dulu. Tapi depan Allah lain pula dia pusing kita. Dia dah tahu dia akan masuk neraka, tapi sebab dia tak puas hati, dia nak suami dia masuk neraka sekali. Itu hari kiamat. Sayang isteri, ajak dia ke jalan syariat. Kalau kita tak sayang diri kita sendiri, nanti kalau kita biar isteri kita dengan kita masuk wa'iyah billah. Begitu juga kalau sayang anak perempuan. Kalau dia kata dia reda, suami reda? Suami reda lagi lebih cepat masuk neraka orang. Sebab dia reda pada benda yang Allah tidak reda.
Yang tu tak ada perbicaraan lagi dah, terus sepak masuk neraka tu. Tak ada dah. Macam itu. Kalau suami itu dapat jawapan, dapat memberi jawapan, sebenarnya Allah tak tunggu jawapan suami, Allah telah mengetahui. Tapi Allah nak memberi penyaksian kepada semua manusia ni betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu je. Kita ni sampai hari kiamat tak payah ada buka kitab amalan pun. Allah dah tahu dah. Kalau Allah hendak dia, Allah kata bangkit pada masyarakat, yang ni masuk neraka, yang ni masuk syurga, boleh Allah buat macam itu. Tapi kenapa ada kira-kira ada itu? Allah nak tunjukkan yang tu sedikit pun tidak menzalimi hamba. Yang masuk neraka tu dengan keadilan aku, yang masuk syurga tu dengan rahmat aku. Tak ada nak happy-happy apa semua, bias apa semua, kroni, tak ada. Tak ada cerita tu. Habis. Jadi jadilah isteri yang baik, iaitu dia ni melayan suami dengan baik, walaupun suami dia perangai macam Fir'aun. Walaupun macam itu. Kalau ada, tak ada lah suami ni macam Fir'aun. Ya tak? Layan isteri itu sebaik-baiknya, ya tak? Iaitu agama paling penting. Kerana syarat, nanti kita akan belajar, syarat untuk berkahwin ialah mencari orang yang beragama. Bila kita tersilap dekat situ sebab harta atau kecantikan, statement hadis daripada Nabi, kamu tidak akan dapat apapun manfaat daripada kecantikan isteri, kamu tidak akan dapat manfaat daripada harta isteri. Begitulah timbal baliknya kalau perempuan yang berkahwin kerana handsome-nya seseorang ataupun kayanya seseorang, benda kedua itu akan menjahanamkan kehidupan rumah tangga. Maka dia kata carilah agama. Jadi kalau yang pertama silap, betulkan pada yang kedua. Ni orang tak suka mengaji Ustaz Imam ni buat kempen. Kempen bukannya pasti jadi juga. Kalau saya kata marilah kahwin dua, besok semua kahwin. Oh, kalau begitu dia kata kaya, besok semua kaya. Tak kaya kan? Apa takut tau dengan kahwin dua, kahwin empat? Tak boleh takut sebab dia ayat Quran. Orang lelaki kalau tak hafal tu jangan jadi lelaki. Masna wa thulatha wa ruba'. Hafal betul ayat Quran tu. Itulah selepas Fatihah itulah ayat. Yang dia hafal. Lepas bergaduh isteri, apa ni surah, asal pakai surah, lepas maghrib surah. Itu dia ingat. Habis. Jadi lelaki jadilah sebaik-baik lelaki kepada isteri dia. Setelah dia bagi agama, dia layan isteri dia baik-baik. Kita kena faham perjalanan seorang perempuan ni, nafsu dia membuat-buat tentang keduniaan. Sebagaimana kita ada perasaan dengan keduniaan ni, cuma suami perlu kawal. Dia nak macam-macam. Dia nakkan kebebasan. Dia nakkan kebebasan, dia nak ke sana, dia nak kemari. Tapi kita ada limit yang telah dihadkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak boleh. Kita tak boleh lepaskan isteri kita dengan kepercayaan semata-mata, melainkan dibekal dengan iman dan takwa. Tak boleh. Tak. Lepas sebab saya kata siapa yang hantar anak perempuan di sekolah jauh-jauh, dia kena rajin pergi ambil sendiri. Dia tak boleh main lepas balik sendiri apa semua. Kalau apa-apa berlaku di tengah jalan tu, ayah bertanggungjawab. Jadi maknanya dia kena pastikan kalau balik berkumpulan dengan siapa. Ya, dengan siapa. Jangan sebab saya dah test anak saya pun 2 kali dia fail, saya kata memang betul syariat tak boleh. Dia tak kali cuti, ayah akan pergi. Susahlah sikit. Siapa suruh hantar dia jauh? Ada soalan ni. Jadi hati-hati. MRSM ke apa semua tu, kalau balik berkumpulan dengan siapa dia balik, kena tahu. Sedangkan nak ke Mekah tu mesti dengan mahram. Itu syariat tu. Itu pun dia tipu. Dia tipu. Ya tak ada kena-mengena jadi mahram. Pergi umrah. Wallahu a'lam. Dan itu saya tak berani nak hukum lah. Ya tak?
Ini tak bukan suami isteri ni, tapi di Pak Arab tu mahram. Kamu ni guru. Kamu ni guru. Patu buat umrah. Macam mana? Wallahualam. Mudah-mudahan ada hukum yang khusus yang telah ditetapkan oleh ulama. Kita tak tahu. Tapi kenapa dia minta mahram bila keluar lebih daripada 2 mahram bermusafir tu? Kerana itu tuntutan syariat. Bukan undang-undang dunia tu, tuntutan syariat. Kita tak boleh lepas anak perempuan kita, isteri kita pergi sana kemari. Pergi mana? Pergi family day. Di mana? Di Perth. Mana? Australia. Australia. Dia company dia giant company kalau berat apa tu. Buat family day tu dekat tu. Tapi suami tak ikut. Kita pun lepas. Nanya. Kalau dia suka dengan kijang yang melompat tu tak tu kan? Kijang ke apa? Kangaroo. Tu tak apa sebab kangaroo tak ada urusan mahram. Tak ada bapak kangaroo yang tukang bela kangaroo dia suka apa kan? Ni family day ni memang rosak kan? Pergi tengok family day. Banyak kemungkaran berlaku dari itu. Jadi siapa yang ada kuasa menganjurkan family day, cuba buat yang terbaik. Sewa satu tempat bowling, tengok dalam mana? Contoh dalam Masjid Nabawi. Ada time untuk perempuan pergi kepada Rawdah dan ziarah Rasulullah SAW. Ada time tu lagi family day. Kita nak main buat pasukan bowling contoh family day. Okey, hari pertama ni perempuan punya tournament, lelaki tak boleh masuk. Balik lah. Besok lelaki pula boleh buat family day tu. Time makan atur kan dia tu. Ini bagian yang satu family, ini bagian nak dara je, ini bagian nak teruna je. Buat. Tapi siapa nak fikir syariat macam itu? Susah dah. Sebab Yaumul Jazaa ni, hari pembalasan ni, jauh daripada hati manusia. Walaupun kita cerita Muka dan Nankir tu dia tanya, Man Rabbuka? Kita tahu dah soalan tu dah, kita sering diceritakan. Tak dapat jawab. Bagi masa 5 saat tak dapat jawab, soalan seterusnya. Wa Nabiyuka? Tak dapat lagi. Bukan lagi kata next question. Wa Imam? Kalau begitu senang. Ini Man Rabbuka tak dapat jawab, diketuk dengan martun dipanggil. Martun ditumpul daripada api neraka 70 hasta ke bawah. Dikorek sampai kiamat. Jadi benda tu tak sangkut dekat atas. Kenapa tu? Sebab dia membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita takutnya kita pelajari. Mari kita didik isteri kita. Isteri jadilah isteri yang taat kepada suami pada perkara yang tidak haram. Pada perkara yang haram jangan taat. Dan saya dah buat contoh dulu lah. Yang kisah suruh terjun tu kan, seorang tak nak terjun. Kalau suami kakak suruh kakak panjat bangunan KLCC, kalau kau cintakan air, kau panjat KLCC tingkat atas tadi itu, kau terjun ke bawah, itulah tanda membuktikan kau cinta kepada dia. Pergi ya pakcik? Tentu tak pergi. Tapi kenapa boleh kata saya sebenarnya nak pakai tidur lampu ni, tapi suami tak bagi. Wah, baiklah orang itu. Suami tak bagi, dia suruh saya pakai seluncin. Entah. Kemudian pakai baju cucu saya. Dia ketat sikit. Saya bukan suka sangat, tapi suami suruh nak buat macam mana Ustaz? Tapi bila kita kata, kalau suami awak suruh terjun, dia tengok, tak boleh lah. Tak boleh pula. Kedua-dua tu suami suruh. Maknanya apa? Yang kedua tu, kerana itu kena dengan nafsu dia. Jadi suami itu sebagai alasan semata-mata. Allah tahu tak benda ni? Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lam ma takfurun. Allah tahu isi hati kamu. Yang kamu bohong tu, Allah tahu. Habis ini. Yang suami pun sama juga. Tak tahu kau disuruhnya suami isteri itu macam itu. Jadi dah belajar ni tuan-tuan, ambil peranan. Ambil peranan. Habis itu.
Dan lagi sabda Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki daripada umatku yang lebih baik lagi itu bagi segala perempuan. Hak agama tunai, makan minum terpelihara, maka dia memelihara isteri dia tu daripada fitnah-fitnah dunia. Dia tak bagi isteri tu bergaul dengan orang ramai apa semua tanpa sebab, tak bagi. Maksudnya orang yang betul-betul menjaga isteri, memberi hak isteri tu, baiklah. Dan sebaik-baik perempuan daripada umatku yang lebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu apa tu? Darjat. Darjat. Tak ada kata dah kita. Maka tiap-tiap siang dan malam pahala 1000 syahid. Ni isteri yang sangat taat kepada suami pada perkara yang tidak haram. Susahlah kadang-kadang. Susah nak layan kerenah suami ni. Saya tahu, saya suami. Isteri saya masak nasi goreng tak ada ikan bilis, saya tengok. Dia faham lah. Hati dia tu nak marah, kita tahu. Kita tengok memek muka, kita tahu. Ya tak? Makan macam Tom and Jerry. Tom and Jerry ni, Tom tu kalau marah muka dia lain. Kalau dia suka muka dia lain. Kalau dia takut dia akan tegang. Kan ada rupa tu. Jadi kita dah kahwin dengan isteri ni berpuluh tahun. Sama juga isteri yang berkahwin dengan seorang saya berpuluh tahun. Dia tahulah keadaan suami marah ke tak. Tapi isteri tu dia marah lah, dia tak suka. Betul? Tapi dia layan juga suami dia. Ini dia katakan dapat sahih. Kerana dia menahan hak, menahan keinginan dia bagi menyempurnakan keinginan suami dia. Ikut-ikutkan dia nak berehat lah. Suami suruh picit kaki pula. Ya tak? Suruh picit kaki. Ikut-ikut dia nak berehat. Dia tahan keinginan nak berehat tu, lalu dia layan suami tu. Itu syahid. Pahala 1000 syahid. Luasnya pahala 1000 syahid dia kepada seorang perempuan. Sebab tu untunglah saya boleh jadi perempuan. Tuan-tuan jangan bedah gerak. Tak boleh dah tetap lelaki. Tak? Ni yang dah jadi perempuan dekat belakang. Untuk tak untuk 1000 syahid. Tapi perempuan sekarang ni dia kira pahala dengan akal dia. Dia rasa sembahyang tarawih itu banyak pahala. Dia rasa sembahyang berjemaah isyak tu banyak pahala. Walaupun dia keluar tu tanpa izin suami, padahal tak ada pahala langsung. Sebab ibadat mesti mengikut peraturan. Sebab pahala dia terbesar apabila dia mendapat keredaan suami. Maka di situlah dia generate pahala. Tiap-tiap bantuan kopi dia pahala, basuh baju pahala, mengemas rumah tu pahala semata. Nak mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk suami dia. Jadi jalan syurga isteri pada suami. Carilah kat situ. Ibu, dia dah kahwin, jangan pandang belakang lagi, cari kepada suami. Walaupun kadang-kadang isteri dah buat baik kepada suami, suami membalas dengan perkara yang tidak baik, ibu-ibu teruskan buat baik. Tak ada masalah lalu. Sebab kita ada perkiraan yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu adalah perkiraan pertama. Jadi kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, nak cerita pasal ikhlas ni bukan senang. Bagi mereka yang tidak yakin dengan pembalasan Allah, dia susah mendapat ikhlas. Saya dah buat contoh dulu, orang nak keluar daripada simpang tu, kita berhentikan kita bagi dia lalu masuk ke sini. Dia pun tengok marah kita, dia angkat tangan juga. Patut kalau tangan kita dah tolong berhenti, dia keluar angkat tangan pun tidak, senyum pun tidak. Jadi manusia di ibadat dia harap daripada manusia. Padahal kalau orang tu tak angkat tangan ke, ya tak? Allah tahu tak dia buat baik. Sudahlah. Sudah. Sebaik-baik pemberi balasan Allah lah. Manusia angkat tangan, ekonomi tak bertambah ringgit pun. Tak? Jadi kita kena sentiasa yakin, ya Allah mengetahui apa yang kita buat. Jadi kalau kita dapat baik, orang malah jahat sekalipun, tak ada masalah. Baju suami kita basuh, tak gosok baju lagi. Stokin dia pun saya streka punya baik dah, saya buat dia sampai hati dia. Tak payah sampai hati lah kakak, Allah tahu. Banyakkan berdoa.
Berdoa apa? Ya Allah, jadikanlah suami itu suami yang soleh. Selesai masalah. Jangan doa kau tempang ke jelah kaki suami aku ni, ya Allah. Jangan. Kejap lagi dia tempang nak hantar dia cerita kakak juga. Kan susah tu. Jadi apa-apa pun untuk anak kita, untuk isteri kita, untuk suami, doakan soleh. Sebab bila orang title dia soleh, semua settle. Semayang settle, puasa settle, akhlak terjaga, tidak menzalimkan orang. Kita paling takut menzalimkan orang. Di Mekah baru ni ada cerita. Orang di jamu kami makan unta ball, tahu? Sini fish ball kan? Oh, saya makan unta ball. Dia tu unta ball. Oh, sedap. Dia buat macam bakso kan, bulat-bulat. Sedap. Orang di dulu Arab lama tak kita cakap Melayu. Di situ lah. Ini pengalaman. Ni saya nak bagi tahu. Saya nak kaitkan dengan manusia ni, jangan kita saling. Jadi ada seorang warga negara Arab Saudi. Dia ni, menurut riwayat yang cerita tu, berkekalan hidup dia tu sembahyang jemaah Maghrib Isyak dekat Masjidil Haram. Hebat lah. Masjidil Haram 1,000 pahala dia. Jadi kalau kita siku orang nak pergi Haji Aswad, 100,000 tak rasa. Cium Haji Aswad baru 50. Siku orang nak sampai ke Haji Aswad, 100,000. Jadi hati-hati. Jadi cerita orang ni baiklah, orang kata orang baik, sebab sentiasa semayang berjemaah, dia semayang berjemaah pula di Masjidil Haram. Jadi dia orang Arab Saudi. Jadi datang orang luar, dia ni nak membeli rumah, tapi orang luar tidak boleh memiliki. Maka dia buat perjanjian, aku beli rumah ni, rumah aku ni menggunakan duit aku, jadi tumpang nama awak. Jadi secara hakikatnya rumah ni milik A, bukan milik yang tadi ni. Masa berlalu, tiba-tiba orang ni tutup balik rumah tu lah. Yang dia kata, ni rumah tu, ni rumah, kau tengok ke tak? Maka dalam hukum Islam, bila ada kes macam gini, bila orang ni bawa ke muka pengadilan, bila tidak ada saksi atau apa-apa yang membuktikan, maka dia akan menggunakan sumpah. Kau mendakwa rumah ni kau punya, kau sanggup sumpah? Sanggup. Sumpah dengan 3 nama Allah. Maka kalau dia tak berani bersumpah, maka rumah ni ambil balik. Itu. Tapi masalah, yang ni pun berani bersumpah. Dia kata ni memang rumah tu, kau sanggup sumpah? Sanggup. Yang ni bersumpah mengatakan rumah ni milik dia, yang ni pun bersumpah kata rumah ni milik dia juga. Hakim kata apa? Tutup kes. Tak payah bukti sekian kerajaan, bayar kapasi pun tak payah, parking mahkamah pun tak payah. Senang je hukum Islam. Tapi macam mana? Kau tu pulau Allah, kau kan yakin pada Allah, Allah akan balas baik dan buruk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kau kan yakin dengan ya Allah? Kalau tak yakin, itu masalah kena pergi kapasi. Jadi Islam tak macam itu. Masing-masing beriman kepada Allah, tahu azab Allah tu apa. Malam tu juga yang ni kepanasan mati tu, ini dia menzalimkan orang. Kadang-kadang Allah bagi cash serta-merta, kadang-kadang Allah tak ada. Jadi jangan selipar rimat yang itu. Balik dia kata orang. Jangan lembak selipar orang rimat. Fatwa yang dikeluarkan, dah orang ambil selipar lain, dia ambil dah selipar orang lain pula. Itu fatwa siapa yang bagi? Tak ada siapa ulama bagi fatwa. Begitu dia pandai cerita. Sebab orang curi lipat dia, halal dia curi lipat orang. Mana ada? Balik kaki ayam. Kawan saya tu, hari pertama cuaca 50, 52, terbakar kaki ni kalau hilang sumpah. Sampai kita selipat, tak ada tawar Florian. Tak ada tawar. Kalau kat Malaysia mahalnya, tak ada dah. Dah terbakar kaki ni. Barulah Ustaz, baru saya rasa nikmat selipar ni. Baru dia tahu kan, nikmat pakai selipar kalau kaki dah terbakar. Kita sebabkan kadang-kadang kita tak rasa. Kita tu kata mahal, kita tu kata, kita dengan brand kita. Sekali orang tunjuk tak ada brand lah.
Apa yang capai tu sarung mat beli. Tak ada tawar-tawar tu. Itu pengalaman. Pengalaman. Habis kat situ. Dia kata 1000 syahid yang mati mereka itu dalam perang sabilillah. Kerana itu awal dulu dalam muka surat yang awal dulu Nabi dah bagi tahu pada perempuan yang sedang mengikut jenazah untuk dihantar ke kubur, adakah kau wajib menyembahyangkan jenazah ni? Kami tak wajib, kata perempuan. Memang tak wajib, yang wajib pada kifayah kan lelaki. Adakah kau wajib menggafarkan mayat ni? Tak wajib. Kalau gitu baliklah, pahala kau ni banyaknya di rumah. Nabi kata mana saya tengok satu kematian orang kenamaan. Kan tengoklah suasana kat kubur. Siap boleh shake hand lelaki perempuan, mengucapkan takziah. Nanti yang Nabi tak bagi dengan duduk tak berduduknya apa semua. Lepas tu wasiatkan kepada isteri tuan-tuan, kalau aku mati, janganlah bawa kami cinta pasal mati. Itulah mati. Ya. Kalau tak cinta pasal mati, mati juga. Pesan, bila aku mati, kamu jangan ikut sampai ke kubur. Yang perempuan-perempuan, jangan anak perempuan, jangan. Kalau perempuan cakap, aku tak izin ke, aku dah wasiatkan, aku tak izin. Biar lelaki je mengiringi jenazah. Yang lain tunggu kat rumah. Sebab nanti jadi fitnah, jadi majlis munkar. Tiap majlis munkar, malaikat rahmat tidak ada. Betul. Malaikat rahmat tidak akan ada pada majlis yang ada maksiat. Kecuali malaikat maut. Kelas ganda pun dia masuk. Dia cover dia masuk. Malaikat rahmat tak ada. Maksiat dia awal lagi dia. Sebab dia tak boleh tahan cium bau busuk majlis maksiat. Tiap-tiap maksiat yang berlaku ni mengeluarkan bau yang busuk, malaikat rahmat lagi awal. Jadi kalau di kubur tu malaikat rahmat dah tak ada, tinggal doa orang alim lah. Dah orang alim pula baca tadi, kalau kau nampak tu menggigit tu, skirt kat depan. Yang takir tu menggigit tu bukan sebab kusyuk tu skirt kat depan tu. Yang terbelah sana, terbelah sini pergi kubur tu. Mulalah tersasa kalau dia pukul kau sebelah kanan, kau elak sebelah kiri. Mantap. Kalau dia pukul sebelah kiri, kau elak sebelah kanan. Kalau tak elak, kau tahan je lah. Itu talqin, tersasa tu. Pasal dia seksi orang pergi kubur sekali, ya Allah. Macam-macam start. Tak adalah malaikat rahmat. Sama macam rumah kita, kalau ada patung, tak ada malaikat rahmat lagi, tak ada. Jadi siapa pernah memenang badminton, juara, patung tu buang. Yang ada patung tu semua buang. Yang boleh teddy bear untuk anak-anak kita main. Itu pun teddy bear tak boleh disusul cantik-cantik, tapi kerana membesarkan. Sebab dia patung. Tak boleh. Jadi jangan simpan patung tu. Ada orang balik daripada Australia tu bagi saya kicin kepala kangaroo kamu, saya buang. Saya tak buang ke Bali lah, saya buang ke Bali. Saya tak suka benda-benda patung ni, tak suka. Ni suka tahu dalam kereta Spiderman terkangkang kepala ke bawah, kaki kesian, dia tengok tak. Ada pula style sekarang ni, patung tu dekat exhaust tu kat bawah kita, terseret itu menyiksa. Tak tahu lah menyiksa kita, tapi kesian lah tengok patung. Patung dijadikan perhiasan. Tak sama macam perut kucing kat batu game. Ustaz, ada yang bersanding, rahmat dah tak? Bersanding. Tak ada. Kalau dia bersanding dua orang je lah, bini, nenek dia ambil gambar, malaikat rahmat ada. Tapi kalau open, lari habis malaikat rahmat. Jangan pandai-pandai kita baca doa, ya Allah bagilah rahmat pada orang jahil di mana ni yang melakukan perkara yang haram. Kalau boleh doa itu, tolong doa. Kalau tidak, janganlah doa. Doa dia jauh. Kesian dia orang tak tahu dia Allah. Kita masuk sekali macam itu. Jika doa orang alim lah. Kalau itu pun tak power, majlis itu tidak ada keberkatan.
tidak ada keberkatan. Bayar mahal orang obat, tapi malaikat rahmat. Kita nak malaikat rahmat. Tuan-tuan tengok malam ni kita belajar macam mana. Aku tak perempuan, saya tak kira, saya nak duduk depan ni kamera ni, tapi tak terang ni. Sebab telah diajar adab tu. Kecuali tempat yang zahmah. Mana? Di Makkahul Mukarramah. Kita rupa atau saya tersodor punggung orang perempuan boleh jadi. Itu tak kata lain apa-apa. Itu syariat telah melonggarkan. Tak tahu ada cedera tidak. Pakailah celah sikit, makeup sikit. Bagi tahu lagi. Tapi tak masuk YouTube. Makeup sikit. Jadi tak ada lah. Jadi ingatlah, basic bila majlis tu mungkar, tak ada malaikat rahmat lagi. Jangan menjadikan satu majlis tu mungkar. Jangan jadikan seboleh-bolehnya kita elakkan. Sebab kita haraplah malaikat rahmat ni kita sangat harap sebab doa dia. Macam mana ni kita dapat doa daripada malaikat. Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu. Tuan-tuan datang daripada rumah tadi satu langkah diampunkan satu dosa. Diangkat satu darjat, diberi satu pahala. Itu langkah saja. Kemudian semua ikan di laut memohon ampun bagi orang yang datang menuntut ilmu. Ikan di laut berapa ekor? Nak tanya. Tak tahu. Ikan tetaplah ada satu ekor, tapi berapa ekor jumlahnya? Seorang tak tahu. Tak pernah kita pergi pasar minta maaf tu haji, hari ni laut kering, tak ada ikan. Allah punya rezeki dalam National Geographic. Ikan rupa unta pun tu. Kita nak makan pun tak ada. Menunjukkan ikan di laut tu minta ampun tu kita. Berapa ramai makhluk yang mohon ampun bagi penuntut ilmu. Macam tu pun tak boleh buat datang kita ke surau. Seolah-olah kita ni ahli syurga. Yang ni yang kita bawa anak kita ni sebab apa? Ada pengampunan. Tuition Cikgu Mariam menjadi pilihan. Habislah. Habislah tu. Ibu datang. Kalau di Pakistan tu kalau budak hafiz sakit, dia suruh bagi tengah halaqah. Tengah halaqah mengaji, berduduk bagi. Sebab apa? Malaikat pertama. Kalau mati kat tengah-tengah pun bagus. Jadi ini sebagai satu semangat untuk kita hadir pada tiap-tiap majlis ilmu. Datang sana-sana apa payah. Apa balik? Payah. Mana ada payahnya? Tapi bila Allah tak bagi nur, susah. Tapi kalau Spanyol lawan Jerman, yang kalah Spanyol lawan, tengok. Apa hari ni tak habis cerita ni macam mana? Majlis ilmu. Sebab tu saya ni diajar oleh guru saya dan guru saya dapat. Dia sepatutnya besok dia pergi kuliah subuh di Masjid Nurul Iman Pucuk Batu 13. Pukul 3 malam tu dia dah meninggal. Mati dalam majlis ilmu. Maknanya mati dalam bentuk ilmu. Saya nak macam ni. Tuan-tuan pun kena niat macam itu. Sebab itu bila habis kuliah, saya kata mudah-mudahan kita jumpa pada kelas yang akan datang. Tuan-tuan jawab insya-Allah ni. Yang tuan-tuan berniat untuk datang ke kuliah saya pada akan datang. Akan datang ni tak tahu bila. Tiba-tiba salah seorang daripada kita mati di antara kedua masa itu, insya-Allah mati dalam menuntut ilmu, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kerja buat dosa ni kerja kita, tapi Allah sendiri nak mengampunkan orang yang tengah belajar. Jadi jangan jemu, jangan tak nak tarik isteri kita, anak kita datang kepada kuliah-kuliah. Tarik. Paksa je, kalau tak dapat hari-hari pun berselang. Ada masa. Sebab ini tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada tu di kawan saya dia keluar tabligh, pergi ke Europe. Jadi dia pun buat halaqah masa tu. Jadi ada satu orang kafir pandang daripada luar masjid tu. Ada 2-3 orang begitu nyenyak tidur dalam kuliah. Sama je kita. Benar. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya
Hotel mana paling best tidur tadi? Tempat paling seronok tidur dalam kuliah. Nyenyak. Ya tak? Jadi orang kafir tengok ada tengok tidur setidur memang kononnya mengangus tapi tidur. Jadi orang kafir ni dia ada kebetulan, dia ada penyakit, tak boleh tidur. Dah buat macam-macam pil dicadangkan, dia makan semuanya, tak boleh tidur. Jadi dia tengok itu, dia pelik, dia tanya kawan saya kata, kau masuk Islam, kau tahu lah macam mana ni? Dia pun syahadat duduk dalam halaqah, terus tidur 4 jam. Kawan saya kata 4 jam. Dah masuk waktu sembahyang, orang nak kejut, kawan saya kata jangan, biar dia baru masuk Islam. Biar dia rasa nikmat tidur. Lepas 4 jam dia bangun, dia kata aku tak pernah rasa nikmat tidur melainkan hari ini. Waktu orang tengah tidur lah kuliah, jangan kacau. Dia tengah dapat nikmat daripada Allah. Dia orang je lah. Biar lah. Tidur kat rumah dengan tidur dalam kuliah, bagus lagi tidur dalam kuliah. Saya tak? Mudah-mudahan dia jumpa mimpi ulama lah sebab dalam surau. Ya tak? Jangan dia mimpi bergaduh dengan suami ke isteri, jangan. Saya nak cerita apa? Hidayah Allah ni kadang-kadang macam itu. Kita tengok Allah memang nak bagi dia masuk Islam. Sebab tu je. Sebab tidur menyebabkan dia boleh masuk Islam. Jadi akan datang kita akan sambung. Akan sambung. Bulan Ramadan tak ada kita kuliah, ada kuliah kita buat tazkirah Ramadan je lah. Mungkin kita tak sempat baca kitab, tapi saya akan cuba cari tajuk-tajuk kekeluargaan lah. Supaya lepas dia habis Ramadan, lelaki terutamanya dia tahu tanggungjawab dia, kena menuntut ilmu supaya dia dapat bimbing isteri dan anak-anak. Kalau tidak haji, berat tanggungan itu. Jadi wallahu a'lam, banyak umur kita jumpa pada bulan yang akan datang insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang akan kita lihat pada saat ini. Suratul Al-Fatihah.